Hai semua. Assalamualaikum. Apa khabar? Kembali bersama dengan saya, Hanif Miswan. Inilah Aktif Didik TV KPM dan inilah slot kemahiran sukan. Seperti biasa kita teruskan dengan pelbagai lagi perkongsian berkaitan dengan sepak takraw. Siapa tahu kan kita antara kuasa besar dalam sukan sepak takraw ni, tapi dalam masa yang sama pada era ini adalah sangat mencabar untuk kita mengekalkan prestasi dan juga dominasi kita dalam sukan sepak takraw. Jadi mungkin itu antara tujuan kami juga di Didik TV bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bersama dengan Coach Putra Gani untuk kita terus menyebarkan ilmu berkaitan dengan sukan sepak takraw ini. Kalau sebelum ini kita dah belajar berkaitan dengan servis, bagaimana nak menerima servis. Hari ini banyak yang akan kita ajarkan juga. Masih lagi menurut implikasi permainan sepak takraw yang sebenar. Jadi kepada mereka yang berminat untuk menjadi atlet sepak takraw ataupun nak mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan sukan sepak takraw dan mungkin kepada ibu bapa penjaga yang nak mendedahkan anak kepada sukan sepak takraw ni, saya jemput untuk terus tonton kami di Kemahiran Sukan Sepak Takraw sekarang. Buat mereka yang menonton di rumah ataupun mungkin menggunakan gadget, jadi saya sebenarnya nak sampaikan rasa berbesar hati saya kerana kita masih lagi ditemani oleh Coach Putra Gani, bekas pelibas kebangsaan dan juga sekarang menjadi coach di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Coach, apa khabar? Terima kasih kerana sudi bersama kami, jauh datangnya berkembara untuk menyampaikan ilmu. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya jugalah, macam saya sendiri, tak penat ke Coach nak menyumbangkan tenaga? Kalau dulu sebagai pemain, kini sebagai jurulatih pula, bagaimana Coach pandangannya? Okey, apabila kita dah sampai peringkat seperti sekarang ini, memang itulah amanah yang diberikan kepada saya lah untuk kita laksanakan. Sebenarnya supaya sepak takraw ni terus disambunglah legasi akan datang selepas ni. Macam saya cakap tadi, ini mungkin tanggungjawab kami juga di Didik TV untuk menyampaikan minat terhadap sepak takraw ni. Jadi coach melihat kepada masa depan sukan sepak takraw di Malaysia ni, sebab kita antara kuasa besar ni. Macam mana coach melihat sekarang ini sukan sepak takraw di Malaysia? Saya lihat kerjasama dengan semua pihak. Contoh Didik TV ini pun sangat membantu sebenarnya di peringkat semua lapisan masyarakat dalam menceburi bidang sukan. Jadi semua pihak mengembleng tenaga untuk mempromosikan sukan sepak takraw dan kita harap sukan sepak takraw ini terus diterima ataupun sambutan semua lapisan masyarakat agar terus sukan tradisi ini akan lebih berkembang lagi. Dan harapannya juga mungkin bukan di peringkat pertandingan semata-mata, tapi main petang-petang pun boleh sepak takraw ni. Jadi cerita mengenai main petang-petang, pastinya ada yang nak tahu apa topik pembelajaran kita yang boleh diaplikasikan ni, Coach. Okey, topik saya rasa sangat best sebenarnya. Memang mendapat sambutan dari segi kemahiran ini, iaitu kemahiran rejaman ataupun melibas dalam kata biasalah kan. Jadi itu yang kita nantikan sebenarnya. Selain daripada servis. Betul. Lepas servis mestilah ada nak mendapatkan mata juga adalah dengan merejam. Jadi ini kebiasaannya tanggungjawab pemain yang mana, Coach? Kebiasaannya tanggungjawab apik kanan dan juga apik kiri. Kebiasaannya dalam melakukan ibadah. Tetapi di Malaysia ni apik kanan yang diberi tanggungjawab sepenuhnya untuk melakukan rejaman. Jadi kepada mereka yang dah geram, inilah masanya untuk kita melihat kepada aksi bagaimana untuk melakukan rejaman. Tapi sebelum itu Coach, sekali lagi kita nak ingatkan, ini tanggungjawab saya juga untuk memberitahu bahawa dalam aktiviti sukan, riadah, rekreasi dan juga aktiviti fizikal, kita dibenarkan untuk tidak memakai pelitup muka kerana mengikut SOP yang telah pun diberikan. Ianya bagi melancarkan proses pernafasan, kita tak naklah apabila bersukan sepatutnya untuk kesihatan tapi mendatangkan masalah fizikal yang lain pula. Okey, ingat tu, yang penting patuh pada SOP. Coach dah bersedia? Okey. Saya pun dah bersedia. Kita mulakan sepak takraw sekarang. Okey, untuk sesi pemanasan badan ataupun warm up dalam sukan sepak takraw sangat penting. Saya akan tunjukkan aktiviti yang pertama iaitu alternate leg kick yang sangat mudah untuk dilakukan di semua tempat dalam musim sekarang ini, sama ada di luar ataupun di dalam rumah. Dan kita akan lihat Izani dan juga Hakim melakukan aktiviti yang pertama, alternate leg kick. Silakan dengan kiraan 10.
Bermula dengan kaki kanan, tangan dipinggang. Pastikan bukaan kaki seluas bahu dalam keadaan selesa dan juga rileks apabila melakukannya. Okey, dengan kiraan 10, 3, 2, 1. Okey, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Sebenarnya dalam aktiviti yang pertama ini sebenarnya ini adalah untuk kita memaksimumkan ketinggian kaki mengikut keselesaan murid-murid di rumah sebenarnya. Tetapi kita boleh juga tingkatkan suhu badan kita dengan melakukan sesi ulangan kedua yang kita akan tunjukkan selepas ini. Pastikan sekiranya murid-murid di rumah dapat melakukan semaksimum mungkin, itu yang terbaik untuk kita bersedia dalam kemahiran melibatkan rejaman selepas ini. Saksikan untuk perlakuan sesi yang kedua yang menggunakan ataupun lompatan untuk meningkatkan suhu badan. Okey, bersedia? 3, 2, 1. Okey, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, terima kasih kepada Izani dan juga Hakim untuk sesi pemanasan badan bagi aktiviti 1 alternate leg kick. Sesi pemanasan ataupun aktiviti yang kedua, kita akan lihat juga in-out jump yang akan ditunjukkan oleh Izani dan juga Hakim selepas ini dengan kiraan 10. Dan juga kita akan juga melihat sebenarnya keupayaan mereka dapat melakukan dengan lompatan melalui aktiviti yang kedua ini. Okey, kita lihat. Dengan kiraan 10, 3, 2, 1, go. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, untuk aktiviti yang kedua ini saya rasa memang memberikan sedikit persediaan kepada lower body, hamstring, quadricep untuk kita melakukan aktiviti rejaman selepas ini. Begitulah sesi pemanasan untuk aktiviti yang kedua, iaitu in-out jump. Kita sudah bersedia sebenarnya untuk kita lakukan aktiviti rejaman dengan ansur maju yang pertama ini. Dan dalam ansur maju ini sangat mudah sebenarnya, saya akan tunjukkan dan juga Izani juga akan tunjukkan tidak menggunakan bola supaya kita mengetahui teknik yang betul dalam melakukan rejaman sebenarnya. Okey, jadi Izani akan berada dalam posisi asal menunggu first ball daripada pihak lawan. Dan juga selepas itu akan bergerak di jaring untuk melakukan rejaman backstroke tanpa menggunakan bola. Dalam permainan sepak takraw sebenarnya ada dua libasan yang sangat popular, iaitu libasan ataupun rejaman backstroke dan juga rejaman roll spike ataupun gulung sebenarnya yang dikenali di kalangan pemain-pemain sepak takraw. Jadi kita lihat dalam ansur maju yang pertama ini, Izani akan melakukan rejaman tanpa menggunakan bola dengan kiraan saya sendiri. Okey, bersedia Izani? Okey, 3, 2, 1, go. 1. Okey, go. 2. Okey. 3. Okey, Izani. Okey, dalam perlakuan yang pertama ini sebenarnya kita perlu berada dalam posisi menunggu bola daripada pihak lawan. Yang paling penting adalah dalam rejaman backstroke ini sebenarnya
adalah berada dalam kedudukan menunggu bola daripada apit kiri untuk menghantar bola kepada apit kanan. Jadi kalau kita lihat Izani tadi sebenarnya mempunyai kelenturan yang baik. Okey, itu yang telah ditunjukkan Izani untuk aktiviti rejaman backstroke. Okey, untuk ansur maju yang pertama kita sudah lihat sebenarnya aktiviti yang pertama iaitu rejaman backstroke ataupun dikenali di kalangan pemain sepak takraw iaitu pukulan maniam sebenarnya. Tetapi term standard yang boleh saya gunakan ialah backstroke. Sekarang ini memang diguna pakai untuk dijadikan panduan dalam melakukan rejaman libasan dalam sepak takraw. Untuk yang kedua pula kita akan lihat hakim melakukan rejaman ataupun libasan roll spike yang memang antara jenis-jenis rejaman yang berbeza dengan rejaman dari backstroke dan juga mempunyai akrobatik yang sangat menarik. Jadi nonton dan juga lihat teknik-teknik yang ditunjukkan oleh hakim sekejap lagi. Okey, kita bersedia hakim? Okey, dengan kiraan saya 3, 2, 1, go. Okey, kembali. Sedia. Okey. Terakhir. Okey, terima kasih kepada hakim kerana berjaya melakukan rejaman yang begitu sempurna, pendaratan yang baik dan juga bukaan kaki yang boleh saya katakan mempunyai fleksibiliti, kelenturan yang perlu dikuasai oleh mana-mana murid yang mahu menguasai kemahiran rejaman ataupun libasan. Jadi untuk ansur maju yang pertama ini kita sudah lengkap aktiviti rejaman backstroke dan juga roll spike untuk ansur maju yang pertama. Okey, untuk ansur maju yang kedua bagi kemahiran merejam dan juga libasan, kita akan lihat daripada Izani untuk melakukan libasan backstroke dengan menggunakan bola. Jadi kita lihat kemampuan Izani 3 kali melakukan libasan backstroke, berada di posisi asal, menerima first ball daripada pihak lawan, terus melakukan rejaman. Okey, bersedia Izani dalam keadaan menunggu bola first ball. Okey, 3, 2, 1, okey. Okey, go. Okey. Okey, yang terakhir. Up. Okey. Okey, jadi itulah sebenarnya libasan ataupun rejaman backstroke yang boleh anda pelajari. Murid-murid di rumah sebenarnya pastikan keadaan gelanggang sesuai untuk melakukan rejaman dan teknik-teknik sebentar tadi. Itulah senjata ataupun killing point sebenarnya untuk kita mendapatkan mata dengan kesempurnaan melakukan rejaman backstroke.
Okey, kita akan lihat libasan yang kedua iaitu roll spike daripada Hakim untuk kemahiran merejam. Sedia Hakim? Okey, 3, 2, 1. Okey Hakim. Okey. Okey, 2. Okey. Okey. Okey, sebenarnya Hakim telah menunjukkan satu libasan yang saya kira sangat profesional dan juga merupakan libasan yang sangat memberikan kemenangan kepada pihak kita sebenarnya. Itu adalah strategi menyerang ataupun kemahiran dalam rejaman yang boleh digunakan bukan saja backstroke tetapi roll spike gulung yang telah ditunjukkan oleh Hakim. Jadi kita sudah cukup lengkap dalam unsur maju yang kedua ini iaitu backstroke dan juga roll spike yang kita telah tunjukkan. Okey, aspek keselamatan dalam episod 7 ini, penekanan haruslah kepada mereka yang baru berjinak-jinak dalam melakukan libasan ataupun rejaman. Pastikan gunakan tilam yang boleh memberikan keselesaan kepada anda semua ataupun murid-murid dalam melakukan rejaman supaya di peringkat awal menguasai kemahiran ini lebih selamat dan tidak ada kecederaan yang serius kepada anda semua. Okey, selepas menguasai di peringkat asas ataupun unsur maju yang pertama, yang kedua, bolehlah memanggil rakan-rakan di sekeliling untuk memberi sokongan sebenarnya sekira ada apa-apa isu ataupun kecederaan, boleh bantuan dengan rakan-rakan di sekeliling ketika melakukan aktiviti rejaman dan juga libasan backstroke dan juga roll spike. Jadi, daripada saya, supaya anda semua melakukan aktiviti ini dengan lebih seronok dan juga serius, pastikan aspek keselamatan diambil berat. Okey, kita sudah sampai kepada sesi cooling down ataupun penyejukan badan. Bagi aktiviti yang pertama ini sangat mudah sebenarnya untuk dilakukan, tapi yang paling penting sebab kita sudah melakukan aktiviti rejaman yang menggunakan otot iaitu backstroke dan juga roll spike. Jadi perhatian serius perlu diberikan kepada semua apabila melakukan aktiviti ini. Baik, iaitu side kick, kita akan mulakan dengan Izani dan juga Hakim akan tunjukkan lakuan bagi penjujukan badan dan cooling down. Okey, boleh bersedia Izani dan Hakim? 3, 2, 1. Okey, mulakan dengan sisi. Okey, tangan di pinggang, kiri. Okey, kanan. Okey. Saya akan kira dengan kiraan 10. Okey, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Bagi murid-murid di rumah sangat mudah dalam aktiviti satu ini. Pastikan tangan di pinggang, postur badan anda tidak ke depan dan juga ke belakang, dan juga anda semua, murid-murid semua boleh melakukan dengan betul apa yang telah ditunjukkan oleh kami dalam aktiviti satu. Dan untuk siri ulangan yang kedua, kita akan tambah sikit sebenarnya daripada kanan dan kiri, dan kita buat untuk tambahan ke depan pula dengan kiraan 10. Okey, sama-sama tangan di pinggang. Okey, bersedia? 3, 2, 1. Okey, boleh mulakan. Okey, kita akan mulakan dengan kiraan 10 sebenarnya. Okey, sekali lagi. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, terima kasih kepada Izani dan juga Hakim telah menunjukkan aktiviti yang pertama dalam sesi penyejukan badan dan juga cooling down. Okey, untuk sesi cooling down ataupun penyejukan badan, kita akan lihat aktiviti yang kedua, leg to chest yang akan ditunjukkan oleh Izani dan juga Hakim. Okey, bersedia? Hakim dan juga Izani boleh baring. Sangat mudah, boleh dipraktikkan di rumah, di bilik, di luar rumah pun tak ada masalah. Dalam keadaan rileks sebab kita dah di penghujung dan perlu diberi penekanan yang serius juga dalam aktiviti yang kedua ini. Okey, boleh tarikkan kaki ke dada dengan kiraan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tukar kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, boleh bangun. Hakim dan Izani. Dan sebenarnya untuk makluman murid-murid di rumah, kita memang sudah sedia ada mat, tapi di rumah anda boleh ataupun murid-murid boleh menggunakan keadaan ataupun kawasan sekitar yang sesuai, tidak memberikan kecederaan ketika baring. Okey, kita lihat sekali lagi untuk ulangan yang kedua. Okey, Izani dan Hakim, dengan kiraan saya 10 kali, bersedia boleh tarik kaki ke dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, terima kasih kepada Izani dan juga Hakim. Pastikan dalam aktiviti yang kedua ini, luruskan kaki. Yang paling penting, teknik yang telah ditunjukkan tadi, anda dapat lakukan di rumah dengan sempurna. Sangat mudah, sangat praktikal untuk sesi cooling down penyejukan badan dan dalam aktiviti yang kedua ini, leg to chest. Baik, tamatlah kemahiran sukan sepak takraw episod ke-7 pada kali ini. Memang sangat berbeza dan sangat mencabar apa yang telah pun diberikan oleh Coach Putra bersama dengan anak-anak buahnya. Coach, mungkin kalau saya nak tanyakan berkaitan dengan, mungkin kita boleh tekankan sekali lagi Coach, aspek keselamatan untuk episod kali inilah, sebab kita percaya memang untuk menyeronokkan, tapi dalam sama kita tak nak berlaku kecederaan, Coach. Okey, betul tu sebenarnya. Yang pertamanya ialah dari segi regangan perlu dibuat secara serius. Apabila melibatkan posisi tekong dan juga apik kanan dan juga apik kiri. Sekiranya buat tidak secara serius boleh menyebabkan kecederaan dan mengganggu kita untuk melakukan aktiviti yang seterusnya ataupun pada keesokan hari. Itu yang paling penting. Yang kedua yang saya telah terangkan, pendaratan apabila melakukan rejaman. Perlu ada sokongan dan juga ada tilam untuk bantuan bagi mereka yang baru berjinak dalam sukan sepak takraw. Ya, betul. Dan lebih penting kalau tengok episod pada kali ini, ingat segala ansur maju yang telah diajarkan, tertibnya perbuatan yang dilakukan oleh kedua-dua atlet ini. Jadi ingat, nak mencapai taraf mereka ni, latihan berterusan perlu dilakukan. Semua boleh tau. Jangan risaulah. Okey Coach, objektif pembelajarannya kalau Coach nak kongsikan sekali lagi? Okey, objektif pembelajaran yang saya boleh kongsikan, yang pertamanya kita menguasai teknik-teknik daripada awal tiada bola sehingga ada bola, dan menguasai beberapa jenis sebenarnya rejaman ataupun servis dalam permainan sepak takraw. Itu yang paling penting, dan juga kita ada pengetahuan apabila kita melihat
kepada mereka yang telah tunjukkan bukan sahaja cara bermain tetapi teknik-teknik ansur maju itu yang paling penting untuk mereka kuasai di rumah sebenarnya. Okey, itu antara objektif yang coach telah sampaikan dan diharapkan kepada mereka yang menonton ini termasuklah murid-murid, para pemain dan juga coach, mungkin ada atlet dan juga jurulatih yang menonton boleh dapat apa yang kita dapatkan. Coach, terima kasih banyak-banyak. Okey, sama. Juga kepada kedua-dua atlet kita ini yang telah pun bertungkus lumus untuk memberikan yang terbaik. Jadi untuk proses pembelajaran kepada semua, terima kasih juga kita ucapkan. Sebab kita ada satu lagi episod seterusnya di Kemahiran Sukan Sepak Takraw ini. Coach, seperti biasa, silakan dengan kata-kata semangat coach kepada mereka untuk kita tinggalkan di penghujung siaran pada kali ini. Sepak takraw is fun. Mantap. Senyum selalu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM